Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lihat kitab yang baharu untuk kita baca pada bulan ini. InsyaAllah pada bulan ini kita akan mulakan membaca kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-15, Abwabul Fitnah ataupun Babul Fitan. Okey, jilid yang ke-15, bahagian fitnah, iaitu huru-hara. Baik, tandakan hari ini tarikhnya berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tahu berapa tahun pula kita nak habis kitab ni. Kalau kita sempat habis, alhamdulillah. Kalau kita habis dulu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baik, Abwabul Fitnah, bahagian fitnah, yakni bahagian huru-hara. Baik, kita lihat muka surat yang kedua. Bermula segala bab huru-hara, haru biru di dunia, di sinilah tempat bicaranya. Semuanya diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak baca ni bab haru biru di dunia, huru-hara di dunia, kacau bilau di dunia, yang kita sebut sebagai fitnah. Orang kita ni faham fitnah je. Fitnah lah, menuduh yang tak betul, tuduh Kak Som tak betul. Fitnah lah. Pergi tuduh Kak Som nikah, padahal dia tak menikah pun. Itu tak betul. Maka orang Melayu faham tu fitnah. Sedangkan fitnah ni maknanya luas. Fitnah maknanya menuduh tak betul, yang kita sebut sebagai tuduhan, memfitnah. Tadi kita kata tak betul, oi Kak Som tu nikah lagi tau. Tu fitnah, tak betul. Yang kedua, fitnah tu maknanya ujian. Ujian harta tu ujian kita. Nak tengok sombong ke, riak ke, belagak ke, itu fitnah juga. Anak-anak pun ujian. Anak degil, anak melawan, anak baik, anak jahat, anak OKU, anak kita istimewa. Ini fitnah. Anak kita lawa pun fitnah. Ramai orang ngorat, tak tahu nak pilih mana. Lalas nikah kan orang jual kapet. Jodoh dia, duk pilih-pilih dengan dapat naik kapet. Fitnah untuk dia. Yang keempat, fitnah maknanya ialah perang.
Yang kelima, fitnah maknanya ialah maksiat. Maksiat banyak tu fitnah. Yang keenam, fitnah tu maknanya haru biru. Yang ketujuh, fitnah tu maknanya kejahatan. Jadi macam-macam makna fitnah. Dan dalam bab ni, fitnah yang kita nak baca ialah haru biru. Dalam bahasa kita, huru-hara. Huru-hara di akhir zaman, maka dipanggil dia fitnah. Kalau banyak-banyak fitnah, nama dia fitan. Okey, ketahuilah wahai saudaraku, haru biru yang diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula huru-hara yang diturunkan oleh Allah Ta'ala atas muka bumi ini adalah bermula selepas daripada wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampailah hari kiamat, amatlah banyaknya. Maka bermula Nabi kita wafat, Rasulullah kita wafat, maka bermula pada saat itu bermulalah fitnahnya berlaku. Ada yang mengaku menjadi Nabi, Musallamatul Kadzab mengaku jadi Nabi, Sajjah menjadi Nabi, orang perempuan mengaku, hak laki mengaku, yang di Arab mengaku, yang di Malaysia pun mengaku jadi Nabi. Bermula Nabi wafat, kemudian berlakulah pembunuhan orang Islam sesama Islam. Sebelum tu tak lagi berlaku. Sahabat Nabi Uthman Ibnu Affan dibunuh. Selepas tu berlakulah peperangan yang besar. Orang Islam berperang sesama Islam. Sampailah sekarang orang Islam bergaduh sesama Islam. Ini fitnah yang berlaku. Dengan musuh tak perang, dengan Islam gaduh bergolok semuanya. Baik, maka kebanyakan kisah huru-haranya dan khabarnya banyak disebutkan dalam hadis Nabi. Setengahnya ada di dalam kitab hadis Abu Isa At-Tirmizi, yakni dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi, kitab hadis, dan setengahnya dalam kitab-kitab yang lain. Maka di sini apabila datang hadisnya, didatangkan pula tambahan keterangannya daripada beberapa hadis dan perkataan-perkataan ulama. Inilah dia huru-hara akhiruz zaman. Baik, kita lihat yang pertama, bab 1. Kalau sambung jadi apa? Baik, bab majaa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salasin. Bab yang telah menyatakan tiada halal darah seseorang daripada orang yang Islam melainkan dengan salah satu daripada 3 sebab. Darah orang Islam ni haram ditumpahkan, haram dibunuh, haram ditumpahkan darah seseorang Islam melainkan 3 sebab. Ni hadis yang kita nak baca pagi ni. Baik, an Abi Umamah bin Sahlin bin Hunayf an Uthman bin Affan asyrafa yaumad dar faqala anshudukumullah ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas zinan ba'da ihsan aw irtidadin ba'da al-islam aw qatala nafsan bi ghairi haqqin faqutila bihi fa wallahi ma zanaitu fi jahiliyah wala fi islam
wala ratadattu mundu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala qataltu an-nafsa allati harramallah fabima taqtulunani. Hadis hasan daripada Abi Umamah bin Sahlu bin Hunayf, daripada satu hari katanya Uthman bin Affan menjenguk ia pada hari di rumahnya, maka berkata ia, aku tanya sekalian kamu dengan nama Allah, adakah tahu sekalian kamu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada halal darah seseorang Islam melainkan dengan 3 sebab. Pertama, berzina selepas daripada muhsan. Muhsan maknanya bujang jadi kahwin, nama dia muhsan. Kalau bujang, bujanglah. Okey, tapi kalau dah kahwin nama dia muhsan. Orang yang berzina dah kahwin dah, mungkin dia suami, mungkin dia isteri orang, mungkin dia janda, mungkin dia duda, tapi dia pernah kahwin dan dia melakukan zina, maka halal darahnya. Kemudian murtad selepas Islam, murtad masuk Islam kemudian murtad, dia masuk agama lain, siap buat upacara secara langsung lagi. Dia masuk agama lain tu Kak Som, buat secara langsung, punya bangganya. Kalau masuk secara senyap-senyap tu, kita pun tak tahu, lain lah cerita. Ni siap umum, dijemput orang pula, mai datang ramai tengok dia masuk agama lain. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Nah, apa nak jadi ni? Halal darah dia. Yang ketiga, membunuh orang dengan tiada hak. Dia bunuh makji ni balik pada surau, dia rompaknya makji ni. Makji tu pun melawan, dicekiknya tengkok makcik ni, meninggal opah. Satu makji, satu makcik, satu opah. Dia balik dari surau, seorang-seorang dia pakai telekung. Datang anak muda 2 orang, minta gelang, minta rantai, minta beg. Dia melawan, dia tak bagi. Dia apa heret dia dalam kebun kelapa tu, cekik bagi mati. Rasa tak apa nak mati lagi, tak puas hati, ambil kayu hentak kepala dia pula. Pak siapa yang pergi bunuh dia? Tak ada sebab kamu bunuh dia, maka halal darah kamu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kata Uthman ibnu Affan, Uthman ibnu Affan kata, fa wallahi ma zanaitu fi jahiliyah wala fi Islam. Aku tidak pernah berzina waktu aku zaman jahiliyah dan waktu aku dalam Islam. Aku tak pernah berzina, kata Uthman. Walartadattu minzu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah murtad selepas aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala qataltu nafsal lati harramallahu fabima taqtulunani, dan aku tak pernah bunuh orang. Jadi apa sebab engkau orang nak bunuh aku? Ini pertanyaan Uthman ibnu Affan ketika orang nak bunuh dia. Ketika orang nak bunuh dia, dia boleh bersyarah. Dia kata, aku ni dengar Nabi cakap yang halal darah orang Islam 3: berzina selepas menikah, kemudian murtad selepas Islam, dan membunuh tanpa sebab. Aku 3-3 ni tak pernah buat. Apa alasan kau orang nak bunuh aku? Inilah kata-kata Uthman ibnu Affan bila orang nak bunuh dia. Dan yang nak bunuh tu pun orang yang mengaku Islam. Maka dibunuhnya lah Uthman ibnu Affan tak lama lepas tu. Seorang sahabat Nabi, seorang menantu Nabi, seorang sahabat yang dijamin syurga, confirm masuk syurga dah, pun orang bunuh dia.
Patutnya kita ni ambillah contoh daripada dia, macam mana dia boleh masuk syurga. Dah bunuh pula. Ni kata Tuan Arab. Kita duduk sanjung, duduk puja Tuan Arab ni. Bila semua refer kat Tuan Arab. Tuan Arab pun buat, takkan kita tak buat? Ni bahasa kita. Tuan Arab pun sembahyang macam kita, sebab kita tak buat. Hang pandai pada Tuan Arab ke? Saya jawab, Tuan Arab yang bunuh Osman. Tu jawapan saya. Hang nak ikut apa? Tuan Arab yang bunuh Ali bin Abi Talib. Tuan Arab yang bunuh Hasan, cucu Nabi. Jangan guna alasan Tuan Arab. Kita ni bukan ikut Arab, kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit-sikit Tuan Arab buat, Tuan Arab salah lah. Hang pandai pada Tuan Arab. Dia kira lagu tu. Sekarang Tuan Arab sembahyang rapat-rapat pula, tak mau ikut pula. Jadi ini budaya kita ni. Budaya duk anggap dia orang tu lebih pada kita. Kita tak yakin bila kita ikut Nabi, sebenarnya kita lah lebih pada hak lain. Kita ni ditinggikan darjat kita, kedudukan kita bila kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tinggalkan Rasulullah, maka kita akan jadi rendah, jatuh martabat, maqam, keduduk dan kemuliaan kita. Baik, hadis yang kita baca ini adalah hadis hasan. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, adalah huru-hara dan gempar yang besar itu terjadi di atas muka bumi ialah daripada berkelahi-kelahian, bertengkar-tengkaran sampai jadi bunuh. Melayu sama Melayu ni tak ada lah perang sama-sama Melayu. Tak tahu tang mana perang lah. Tapi Arab sampai Arab sama Arab sampai lah perang. Hak ni bom sana bom sini, sama-sama depa. Kita orang Melayu ni habis kuat santau je. Tak boleh nak perang, habis-habis kuat pergi rodok dengan parang, gaduh. Tapi nama kata nak istilah berperang, yang tu dak lagi. Tak pernah dalam sejarah tu. Sejarah dulu-dulu Melaka perang dengan Pahang, Perak perang dengan Kedah, duk elok-elok semua. Sebab saya kata dah dulu, kenapa orang Melayu ni daripada dulu kita ni aman, habis-habis kuat tu bergaduh tu ada lah. Tu pun pasal politik. Lepas penjajah balik, dia tinggalkan politik demokrasi. Sebelum British balik ada demokrasi? Tak ada. Semua sistem sultan. Bila dia balik, dia tinggalkan sistem demokrasi. Lama-lama kita jadi apa? Kita jadi demokrasi. Duk gaduh perang gila semua. Dulu tak gaduh kita. Lepas-lepas mereka balik, mereka bagi merdeka, dia orang tinggalkan kita sistem demokrasi, berpilihan raya. Start pada situ yang kita bergaduh tu. Sebelum tu bersatu, tak ada tekak kita. Masing-masing rasa-rasa nak menang buat parti, rasa-rasa nak kalah buat parti, rasa-rasa kecewa buat parti, rasa-rasa nak kena buang dengan parti buat parti baru. Lama-lama banyak parti. Habis dah parti terpawai, orang tak ingat. Sebab banyaknya parti-parti lain. Maka orang Melayu di tanah Melayu ni aman beratus-ratus tahun sebelum daripada British tu datang menjajah dan mereka balik. Sebab orang Islam di tanah Melayu mengamalkan tauhid yang satu, ahli sunnah wal jamaah, al-maturidiyah kita ambil itu, asy'ariyah kita ambil tauhid yang disusun oleh al-Maturidi dengan al-Asy'ari. Dipanggil sebagai Maturidiyah, Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah. Semua orang faham ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita tak gaduh. Elok duk kita aman. Hak tempat lain macam-macam datang. Mu'tazilah mu ada, Jabariyah ada, Qadariyah mu ada.
Dia bawa fahaman tauhid macam-macam. Kita ni duduk di tanah Melayu Nusantara ni, tauhid kita yang tu tauhid apa? 50 perkara aqaidul iman, 50 perkara yang kita wajib belajar. Apa dia apa cik 50 perkara ni? Sifat yang ada pada Allah, sifat yang ada pada Nabi Muhammad. Terkandung di mana? Terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada berapa sifat? Ada 50. Kenalah faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu macam mana? 50 sifat. Apa dia? 20 sifat yang wajib kita belajar tentang Allah. 20 wajib, 20 sifat mustahil tentang Allah. Satu sifat yang harus. Jadi 20 campur 20 40, campur 1 41. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pula wajib pada Rasul 4, mustahil pada Rasul 4, harus pada Rasul 1. 41 campur 9 berapa? 50. Wajib atas kita ni belajar. Dan wajib atas belajar tu pula atas dua sebab, atas dua cara. Yang pertama secara ijmal, secara umum. Sifat 20, sifat apa nama tu secara umum belajar. Satu lagi belajar secara tafsil, mendalam, detail dengan dalil. Maka orang Melayu daripada dulu duk belajar sifat 20, sifat 20, sifat 20. Sebab tu kita tak bergaduh. Kita ada akidah yang sama, bab qadar, bab qada. Yang kedua, kenapa kita tak bergaduh? Sebab kita mengamalkan fiqh yang sama. Apa dia fiqh dia? Daripada mazhab Asy-Syafi'i. Maka taklah bergaduh kita. Isteri suami batal air sembahyang, tak gaduh. Pi sana batal tak laki bini? Batal. Pi sana batal tak laki bini? Batal. Tak gaduh ha. Beratus-ratus tahun kita hidup dengan aman. Yang ketiga, kenapa kita tak bergaduh? Sebab kita di Malaysia, Nusantara, tanah Melayu ni mengamalkan tasawuf daripada Imam Al-Ghazali. Dia ambil hak dia tulis, kita pegang kitab dia, kita pegang tulisan-tulisan dia, ihya lah apa bala lah. Maka dengan sebab itu tasawuf kita pegang yang ini, fiqh kita pegang yang ini, tauhid kita pegang yang ini, sama. Maka tidaklah berperang gaduh. Bila mari hak baru ni, puak-puak baru ni, dia bawa pahaman lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang tu start kita hari ni, start berpecah. Dah mula dah pecah. Hari tu kita berpecah bab politik, bab nak pangkah, gaduh. Tiap-tiap 5 tahun gaduh. Tiap-tiap 5 tahun gaduh. Kena YB mati awal, gaduh lagi. Kena pula pilihan raya pula don bubar awal, lagi bergaduh. Ni Melaka nak perang pula. Hak kes makin banyak, hak mati mengejut banyak. Depa duk sibuk nak jadi wakil rakyat. Depa peduli apa hak mati ni? Bergaduh pasal politik. Nombor 2 sekarang kita bergaduh pasal pahaman. Kita dah kata dah Allah tu tak bertempat. Ahli sunnah wal jamaah kata Allah ni tak duduk atas langit. Tapi datang puak-puak ni kata Allah ni duduk di langit, duduk bersemayam, duduk bersila di atas. Kita dah kata dah Allah ni dia tak serupa makhluk. Mari puak-puak ni kata Allah ada tangan, tapi tangan tu tak serupa dengan tangan kita. Tak ke jadi penin? Kita dah ikut dah mazhab Syafi'i. Apa hukum buat macam ni? Apa hukum baca qunut lepas subuh? Semasa subuh baca qunut. Apa hukum masa semayang subuh baca qunut? Syafi'i kata sunat. Mari puak-puak dia kata bid'ah. Oh, jadi kacau dah. Kita kata ada suami isteri sentuh batal air semayang, puak-puak dia kata tak batal. Sekarang gaduh laki bini. Yang isteri nak semayang, suami main tempuh ni.
Yo abang, cik nak semayang ni, abang pegang cik pula dah. Taknya batal ha. Lo tak batal apa kita kata batal. Aku dah mengaji dengan ustaz baru ni, dia tetap batal. Hak dulu abang kata batal, dulu tak betul. Hak sekarang ni betul. Dia mari pula ajaran tasawuf. Dia kata jangan belajar tasawuf. Tasawuf ni lebih kotor daripada ayat cak. Lah, belajar sifat 20 ni lebih kotor pada ayat cak. Jangan duk belajar tasawuf. Ini punca nak jadi bergaduh pula kita ni. Ni nama dia fitnah. Hara kita duk baca ni. Baik. Dan jadilah dengan segala yang tersebut itu bertumpah-tumpah darah di atas muka bumi. Dengan kerana itu syarak memberi ingat, memberi jaga ke atas orang Islam, tidak boleh menumpahkan darah sesama orang Islam, melainkan dengan salah satu sebab daripada yang tersebut, seperti mana yang akan datang masalahnya dalam masalah yang keempat. Masalah ketiga. Awal-awal huru hara dan gempar besar dengan sebab berbunuh-bunuh sama Islam selepas daripada kewafatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi aman. Okey. Bila Nabi wafat, naik Saidina Abu Bakar, sudah ada orang yang keluar pada Islam. Zaman Abu Bakar tu, dia kata Nabi dah tak ada, aku tak mau dah, aku tak mau ikut Islam, murtad. Ada pula yang mengaku Nabi. Dia kata Nabi Muhammad tu dah mati dah, sekarang aku pula Nabi baru. Ada yang tak nak bayar zakat. Berlaku dah kejahatan. Dia pun tunggu Nabi mati je. Baik, maka yang kedua kata dia, Saidina Umar Al-Khattab, orang bunuh dia, orang tikam dia dalam masjid. Dulu jangan kata masjid ni apa, orang hormat, tapi orang jahat masuk dalam masjid, dia rodoknya dengan pisau. Waktu Saidina Umar nak jadi imam. Dan kemuncak sama-sama Islam berperang, bukan sebab murtad, bukan sebab apa, memang betul-betul anti, iaitulah pembunuhan yang terjadi ke atas Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang rapat, menantu Nabi, dan dia juga menjadi menantu Nabi sebanyak 2 kali. 2 kali menantu Nabi. Kahwin dengan anak Nabi, mati anak Nabi tu. Nikah pula dengan anak seorang lagi. 2 kali menantu. Menunjukkan baiknya Uthman. Pak mertua percaya sampai 2 anak bagi kat dia. Kita ni ada menantu, kalau mati anak sulung kita tu, dia minta pula anak nombor 2, agak-agak nak bagi. Kak Sung geleng kepala awal je, nampak. Dia kata mati anak sulung tu pula, dia kata mak saya ni ada anak kecil, saya ni ada anak-anak, jadi anak-anak saya ni rapat dengan Intan tu mak kalau boleh saya nak minat Intan pula lah, bukan untuk saya lah mak untuk anak-anak, anak saudara dia juga, lagipun dia rapat dengan mak ngah dia. Agak-agak mak tu macam mana, kata ke anak hang, kat hang ke kat anak hang, masa hang jaga anak aku berlian hari tu, balik pun tak, bagi duit pun tidak, berlian duk mengandung pun hang suruh dia buat kerja, tukar atap, mengandung 7 bulan, atap bocor, dia suruh anak dia pergi tukar atap, dia duk tengok cerita K-pop, tiba-tiba mati berlian, hang nak minta Intan pula, minta maaf. Tapi Saidina Uthman ni mati anak Nabi, Nabi bagi pula anak kedua, menunjukkan apa? Baik sungguh lah. Dialah yang mengumpulkan Quran dan membanyakkan Quran zaman dia. Sebab tu kita hari ni panggil Al-Quran Resam Uthmani. Dia lah tu usaha dia. Panjang pula.
Kita duk baca Quran bagi-bagi tu dia duk tulis dia, kumpulkan dia. Nama dia Resam Uthmani, dia hantar pergi Mesir. Quran tu dia hantar pergi ke Asia, perbanyakkan Quran dia suruh buat. Maka orang ambil lah dia Resam Uthmani. Banyak jasa dia. Kebun dia wakaf kat Islam, telaga dia wakaf. Orang kaya. Subhanallah. Baik macam ni pun tuan-tuan tak jalan. Bunuh tetap bunuh. Inilah yang berlaku kepada sahabat Nabi kita. Maka dengan kerana terbunuhnya Sayyidina Uthman, jadilah peperangan besar antara Siti Aisyah isteri Nabi dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan jadi peperangan yang amat hebat antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Ali, hingga berkekalan huru-hara dan fitnah, rusuh sama-sama Islam beberapa lama. Subhanallah. Macam tu. Bila mati Sayyidina Uthman, orang lantik Ali bin Abi Talib jadi khalifah. Lantik. Mereka desak Sayyidina Ali, cari siapa pembunuh ni. Sayyidina Ali ni orang tenang, orang macam-macam, sabar, tapi mereka desak juga. Akhirnya dah kawan ni desak macam ni, hasut macam ni, mereka gunakan pula isteri Nabi Siti Aisyah. Dia kata Ali ni naik tanpa melalui mesyuarat lah, apalah, tanpa pemilihan ni lah. Sekarang ni Ali kena jatuhkan Ali. Maka berlakulah peperangan Jamal, peperangan unta. Isteri Nabi pun join sekali. Sayyidina Ali ni pertahan isteri Nabi, kepung dia, tak ada siapa boleh lukakan dia. Bawa ke tepi ni nak selamatkan isteri Nabi, padahal perang. Berjanji damai selepas itu, perang pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan pula. Dah ipar Nabi Muhammad. Muawiyah ni penulis wahyu, duk tulis Quran, dan dia adalah ipar Rasulullah. Perang pula dengan Sayyidina Ali. Mati pula Sayyidina Ali. Bila dah habis tamat perang, ada 3 yang nak dibunuh. Ali nak kena bunuh, Muawiyah nak kena bunuh, Amru al-As nak kena bunuh. Tapi yang dibunuh cuma Ali yang boleh dibunuh. Nak pergi sembahyang, orang tikam dia. Yang seorang lagi tak pergi, duduk di rumah. Yang seorang pula boleh melawan, selamat. Mati pula Sayyidina Ali. Bila mati Sayyidina Ali, tuan-tuan, nak lantik siapa jadi khalifah? Berperang lagi, gaduh lagi. Lalah mati pula cucu Nabi Sayyidina Husain, sebelum tu Hasan. Jadi begitulah porak-perandanya fitnah. Awalnya kisahnya begini. Awal mula baginda Uthman mau kena bunuh, iaitu datang satu puak daripada orang kutu-kutu pekan. Kutu pekan ni apa? Kutu berhak. Kutu berhak pun tak faham tak? Ni samsing kamu dusunnya. Senang cakap. Kutu pekan dari mana? Dari Mesir. Ke mana? Datang ke Madinah, menuju ke rumah Amirul Mukminin, hendak dibunuhnya Sayyidina Uthman. Maka didapati mereka itu akan pintu rumah baginda tertutup dan dijagai orang. Gerakan nak membunuh ni mereka dah tahu dah. Maka dijaganya. Yang jaga tu siapa? Sayyidina Ali, anak-anak dia, pengawal-pengawal dia, nak jaga Sayyidina Uthman. Sebab Sayyidina Uthman masa tu tua lah. Okey, pintu katuk, jaga pula ramai. Maka mereka pun duduk mengepung orang-orang dalam rumah baginda Uthman. Dan pada masa itu baginda Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menjaga pintu rumah baginda Uthman supaya tiada siapa-siapa boleh masuk rumahnya. Bila diketahui bahawa
Sayyidina Osman itu nak dibunuh, nak mengepung dan dibunuhnya. Lalu dia pun naik rumahnya pada tingkat yang atas dan mengeluarkan kepalanya daripada tingkap kepada orang-orang yang mengepungnya, sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Jadi ingat tuan-tuan, rumah depa zaman tu 2 tingkat dah hoi. Kita berumah setingkat lagi. Nabi Muhammad mula berpindah ke Madinah, rumah Nabi yang Nabi duduk tumpang tu 2 tingkat. Nabi duduk di bawah, sahabat Nabi duduk di atas. Jangan tuan-tuan faham pula rumah zaman dulu ni memang pasang kurma, atap kurma apa, dan dahan pelepah je itulah rumah depa. Jangan faham lagu tu. Rumah 2 tingkat dah ada, tapi cuma taklah macam kita ni ada lift lah apa semua. Jadi dia pun tahu orang nak bunuh dia, dia pun keluar kepala dia kot tingkap. Macam cerita tua dengan jebat. Lebih kurang macam tu lah. Jebat keluar kepala kan. Oi, siapa itu ha? Oi jebat, aku tua. Jebat kata, tua dah mati dah, aku masih hidup jebat. Turun kau jebat. Tua. Sambil menguap. Ingatlah cerita Nordin Ahmad jadi jebat, sambil menguap, berlawan-lawan cakap. Tengok-tengok betul jebat. Yang dia nampak ialah tua. Abang tua, kau belum mati tua. Cis jebat, pantang anak Melayu derhaka jebat. Tua, jemputlah naik di atas rumah ni tua. Aku datang nak membunuh kau jebat. Bang tua, kalaulah aku tahu kau tak mati, demi Allah dan Rasul takkan ku bunuh, takkan ku menderhaka tua. Pengecut. Yang tu kasturi pula. Leki-lekiu semua. Hang leki, hang kasturi, hang lekiu, hantu, hang kiu jaya semua. Tukang dua perangat di bawah tu. Pengecut, turun jebat. Lama-lama naik angin. Ini cerita jebat dengan tua. Hak kita baca ni Osman dengan golongan kutu. Baik, apa kata dia? An Abi Umamah bin Sahlin bin Hunayf anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bukan bin Hunayf anna Utsman bin Affan ashrafa yaumad dar faqala anshudukumullah ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu dam mri'in muslimin illa bi ihdas salasin. Artinya diriwayatkan daripada seorang sahabat daripada kalangan tabi'in, seorang tabi'in namanya Abi Umamah bin Sahlu bin Hanif bin Hunayf, katanya bahawasanya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an telah menjenguk daripada tingkat atas rumahnya. Keluar pada hari kepungan orang-orang akan rumahnya supaya memberi nasihat kepada orang yang datang nak membunuhnya. Maka katanya, hai sekalian kamu yang datang kepada aku mau tahu, aku mau tanya kepada kamu dengan sumpah nama Allah, tidakkah sekalian kamu ketahui bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang Islam ditumpahkan ke bumi melainkan dengan salah satu sebab yang 3 ini. Dia boleh nasihat pada puak-puak ni. Dia ni sahabat Nabi, orang yang awal masuk Islam, menyertai peperangan dengan Nabi, menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Harta yang dinafkahkan oleh Utsman ibnu Affan sampai sekarang ada lagi. Punya kayanya tuan-tuan Utsman ni dah beribu tahun mati, tapi pahalanya masih berjalan dengan kebun dia, dengan ladang dia sampai sekarang. Orang duk buat lagi, orang duk jual ladang dia, apa buah-buah dia, hasil dia balik pada manusia sampai sekarang. Orang macam ni pun mereka nak bunuh, pun dia boleh nasihat lagi kepada orang yang datang nak bunuh dia. Sedangkan yang datang nak bunuh dia ni tuan-tuan, bukannya kenal, bukannya tengok Nabi pun, tak pernah berperang dengan Nabi, tak pernah berjuang dengan Nabi, tak pernah hijrah dengan Nabi, tak pernah diseksa dengan Nabi. Mereka ni Islam
duk di Mesir, senang-senang dah baru Islam. Tak puas hati dekat Osman, mereka datang jumpa nak bunuh Osman. Ni nama dia Kutu tadi ni. Masalah menumpahkan darah muslimin ke bumi dengan sebab berpukul-pukul dan berbunuh-bunuh, bertikam dan sebagainya, itu adalah haram. Bukan setakat bunuh aja, bertumbuk pun haram. Kita tengok dulu Tok Imam dengan Tok Imam gaduh nak rebut jadi imam. Dah nak sembahyang zuhur, keluar dalam YouTube, malu lah kita. Mu tok say jadi imam, mu lah dok say. Oh sudah, lah depa pergi angkat Tok Imam tu, usung tak keluar. Hak lain pula naik jadi imam. Dia tak puas hati, dia pula duduk di belakang jadi imam. Serentak sembahyang dua orang, satu puak belah sana, satu puak belah sini. Dahsyat orang kita ni, bergaduh nak jadi imam, bergaduh nak jadi pengurusi dan jawatankuasa masjid, bergaduh nak jadi ketua kampung. Itulah orang Melayu yang bergaduh. Dia bukan nak tengok hasil mahsul, dia bukan nak tengok apa lagi kepentingan yang lebih besar. Yang dia nampak nak menguasai dewan orang ramai. Sebab itu bila menang pilihan raya, orang Melayu ni sibuk apa? Nak kontrol dewan orang ramai. Dia kunci pintu, tak bagi pakai. Dulu hampa menang, hampa tak bagi kami pakai. Sekarang kami menang pula, kami tak bagi hampa pakai. Padahal muka hampa, nampak lah. Nak jaga dewan je, baik tak payah masuk pilihan raya. Bergaduh pasal surau, pasal nak kuasa masjid. Padahal orang kafir ni ambil benda lain, kepentingan untuk bangsa mereka, untuk agama mereka, mereka perkuat. Sekolah mereka diperkuatkan, sekolah lain tutup, sekolah mereka dapat peruntukan. Yang sekolah tahfiz ni dah susah lah nak menyawa ni setakat hidung dah. Sekolah mereka bernapas dengan elok aja, siap dapat peruntukan lagi. Sebab mereka bersatu untuk agama mereka, bangsa mereka. Orang kita ni tak habis-habis, bergaduh, rugi pada bangsa balik. Dengan dalil yang tersebut dalam masalah 3 di atas, melainkan dengan salah satu yang datang daripada 3 sebab. Apa sebab dia? Zinan ba'da ihsan, berzina dengan sengaja selepas berkahwin. Kalau tak sengaja tak sengaja tak apa. Ya ke berzina tak sengaja, bohong ustaz ni. Yalah dia dirogol, dia tak sengaja dia dirogol. Opah ni duduk seorang, malam-malam naik penyangak main rogol dia. Opah rela tak? Aku tak rela, kata opah tu. Nama dia Ayah Kucing. Contoh. Dia tak rela pun, diikat di kaki apa semua, ikat mulut, sumbat lah mulut, tak boleh menapah lah opah tu pun. Sebab tu yang mana opah duduk seorang-seorang, kalau ada kawan ambil lah buat teman, tak ada lah siapa nak kacau dah. Walaupun teman baru kita tu gaut ada sikit jantung, cuci darah buah pinggangmu semua jadilah, buat denak jadilah. Maka kes dirogol ni taklah dia dibunuh, dia dirogol. Itu kes tak sengaja tu. Ataupun satu tok imam, tok bilai kampung mana tak tahu, duk ceruk tu, pi Krosos, duduklah hotel Krosos. Bila duduklah hotel, dia buat apa? Buka TV, duduk sila panggung tengok TV, kaki duduk gedi. Saat lagi dia buka tingkap, duduk tengok kereta lalu kat bawah. Saat lagi dia mandi dalam tap mandi tu. Di kampung dia tak ada kolah mandi, kolah ada lah. Ni tak bathtub pun ada ni. Dia bubuh sabun sampai melimpah. Nak merasa Tok Imam ni. Malam saat lagi baru mesyuarat Krosos. Pas mandi dah agak pula dah buka mini bar.
Tengok-tengok ada air lemonade, nama dia Timah. Air lemonade tu, air botol kat som, nama Timah. Satu lagi nama Umar. Oh, dia kata depa ni macam tak tahu aku dah agak. Dia pun buka, meletup pelubung keluar. Ui, air lemonade. Dia minum mabuk. Rupanya Timah tu bukannya air lemonade, air arak. Hari ni arak nama Timah, satu lagi nama Umar. Kita dah bantah dah, orang Islam bantah dia buat ada. Boleh nama Mary ke, Lucy ke, Christopher ke, tak dipilih nama kat Timah. Tu imam dia kata, oh Timah, oh minum mabuk. Bila mabuk, ting tong masuk pelayan hotel mai hantar kentola. Indonesia mana tak tahu ya pak, ini tualanya pak, tuala tak tuala di rogonya Indon tu. Dia tak sedar. Sedar tu pelayan tu sebelah dia lah, hak pelayan hotel ni, pekerja hotel ni. Saya tak rela pak, kata dia. Sudah, aku pun tak rela. Aku buat apa ni, aku tak sedar. Yang tu yang kata berzina tak sengaja. Dia tak tahu yang tu arak. Bodohnya orang tak mengaji. Macam tak mengaji, dia tak sangka arak nama Timah. Kalau arak tu nama Lucy ke, dia boleh terima. Ini menatang apa Lucy ni, ni nama Timah. Oh, bini tu imam nama Timah. Oh, dia minum. Tapi kalau dia sengaja minum arak, dia tahu itu arak, dia sengaja minum, dia mabuk, dia kena. Pasal apa? Pasal dia sengaja. Yang ni dia tak tahu, memang tak tahu sungguh. Dia ingatkan air lemonade Cak Limau tu, Sarsaparilla lah, lu ingat tak dulu ni? Kecil-kecil kita lu air lemonade lah panggil. Saya panggil air lemonade. 25 sen sebotol. Botol gelap. Tak ada gambar oren lah, apalah, sasi lah, oren lah, Sarsaparilla lah. Dia ingat air jenis itu botol hitam. Yang ni yang kata dia berzina dalam keadaan dia tak tahu. Tapi kalau dia sengaja berzina, dia dah kahwin, dia sengaja berzina, baik laki baik perempuan, maka orang ni halal darah dia, direjam sampai mati. Siapa yang kena buat? Pemerintah. Jangan tuan-tuan buat pula. Pak Mat tempel berzina dengan siapa? Dengan Makcik Kia. Tangkap dua-dua, pergi ambil batu baling, ambil bata baling. Pasal apa hampa buat ni? Nabi kata ni. Hak Nabi cerita ni, pemerintah kena buat. Kamu bukan pemerintah, orang yang memerintah kena buat. Okey, kena faham tu. Baik. Yakni apabila sudah seorang lelaki berkahwin dengan akad yang sahih, maka pergilah ia memasukkan hasyafah zakarnya kepada perempuan yang bukan isterinya. Hasyafah tu apa? Hasyafah tu bukan keseluruhan kemaluan jantan tu. Hasyafah tu helmet dia. Faham tak Kak Som? Helmet tu. Saya tanya Kak Som, wah, jana dia duduk depan sekali. Dulu ada kat Datin Salmah ke apa kat, boleh tanya Datin Salmah ada? Kat belakang Datin Salmah. Okey, dulu ada Datin Kasmah lah apalah, apa Datin tak ada, tinggal Datin Som. Kita tanya dia, hak syafah tu kemaluan lelaki tu, hak helmet tu. Tapi suami makcik dulu ustaz, bila tidur tak ada pakai helmet. Yalah makcik, susah nak faham ni. Hilang helmet dia tu, maka dia dah dikira sebagai berzina. Kalau dia sekadar letak saja, sentuh saja, touch and go, tak apa, belum lagi, itu hampir-hampir terbabah. Tapi kalau terbabah, hak terbabah dia apa? Panjang pula tu.
maka hilang binatang tu, maka apa jadi pada dia? Maka itu berzina namanya. Dan harus pada syarak menumpahkan darah seseorang yang muhsan, yang berzina itu direjam, yakni dihujan dengan batu sampai mati. Nama dia rejam. Ada yang kata letak dalam tempat yang rendah, dia kena duduk dalam tempat yang rendah, kita duduk tempat atas, rejam dia. Ada yang kata pergi korek lubang sampai hak pinggang dia, hak dada dia, kemudian rejam dia. Macam-macam kaedah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, awirtidad ba'dal Islam, ataupun murtad selepas daripada menjadi Islam. Masuk Islam pasal nak menikah, bercerai, dia murtad. Ada pula lawyer tolong bagi murtad pula. Bila kita tanya pak siapa hang bagi sokong dia nak murtad, ialah kalau dia tak murtad, dia duk Islam, dia mencemarkan nama Islam, pasal amalan dia tak Islam. Sebab tu saya uruskan dia bagi murtad. Kamu setuju ke kamu tak setuju, jangan campur, jangan ambil kes tu. Dia nak keluar pada Islam, sepatutnya tahan dia, jangan keluar. Tahan dia, nasihat dia, pujuk dia, paksa dia. Bukan kita memudahkan dia pula keluar pada Islam dengan alasan dia selama ni Islam tapi tak berapa nak Islam. Jadi kalau dia Islam, sekali dia memburukkan Islam sebab perbuatan dia tak berapa Islam. Tu yang saya tolong dia keluar pada Islam. Amboi, nampak macam mulia. Baik, maka diketahui murtadnya dengan beberapa jalan. Jalan murtad ni boleh diketahui dengan beberapa cara. Yang pertama, niat menjadi kufur, niat nak jadi kafir. Dalam hati duk berbisik, kalau macam ni baik jadi kafir lagi seronok. Jadi orang Islam guna semayang lah, puasa lah. Baru je puasa dah nak puasa balik. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul, tak lama puasa pula dia marah. Dah lah rambut duk basah, kena pakai tudung pula. Tak pakai tudung kan senang. Apalah Islam macam ni, duk hati duk berbisik, niat dah jadi kafir tu. Niat tu yang bahaya tu. Saat lagi dia akan lafazkan dengan perbuatan, dia akan tunjuk dengan perbuatan mengkufurkan. Sebab tu ada orang Islam terang-terangan dia sebut, saya keluar pada Islam, buatlah Instagram mengaku keluar pada Islam, atau dengan perkataan yang mengkufurkan, ada dengan perbuatan pi sembah tokong. Murtad. Walaupun berlakon jadi sami, jadi sami pakai baju duk kepala botak, berlakon je ustaz. Oi, berlakon pun tak boleh. Tak, ustaz faham tak? Bukan saya punya kehendak, ni kehendak pengarah. Pengarah tak mengarah, hukum haram. Ataupun dengan perkataan yang membawa kepada kafir. Dia kata Tuhan tu banyak, Tuhan ni banyak, ramai, tapi yang betulnya Allah je, hak lain tak betul, kafir. Sebab dia mengakui bahawa Tuhan tu banyak. Ataupun dikatakannya dengan senda gurau, walaupun senda gurau. Macam tadi saya kata senda gurau tadi apa? Berlakon. Berapa ramai hak berlakon jadi kafir. Ataupun dengan ejek-ejek, Allah buat apa? Masa tsunami datang Allah buat apa? Allah tidur ke? Nampak?
Ada orang baca, dia hantar mesej kat saya, nak tanya apa nama soalan dia sendiri. Saya baca soalan kat tuan-tuan dengar. Okey, macam-macam soalan sampai ni. Mana dia tu? Salam Datuk Ustaz, nak tanya, kalau ada kawan cakap macam ni, awak ada ustaz yang duk suruh hafal doa elak kena Covid, tapi depa pun teruk kena Covid, tu kita nak jawab lagu mana? Lagu rock, lagu apa? Ustaz ni duk kata baca doa ni elak penyakit, baca doa ni elak penyakit, tengok-tengok kaki dia bengkak. Tu depan tu. Sebab apa? Saya jawab senang, saya kata biasalah, kalau Allah nak bagi, siapa yang boleh elak? Kalau Allah nak bagi, siapa boleh elak? Abang Mai, ada tak doktor sakit jantung? Bersepah yang tu hantar bising pula. Doktor kena Covid pun ada, nurse mati pun ada, bersepah kena. Tak mau cerita hak tu pula. Ustaz kena Covid, bising. Hak doktor kena Covid, mati pun banyak. Dia dengan dah cocok dengan apa bala semua dah buat, ke dalam juga dia. Saya jawab lagi, saya kata doa cuma usaha yang izinkan Allah. Saya jawab, sama ada kau berdoa, sama ada kau makan habatu sauda, sama ada kau vaksin ke apakah, itu ikhtiar saja. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Kalau Allah kata tak jadi, tak jadilah. Kau walaupun kau tak berdoa, kau tak vaksin, kau tak apa pun, habatu sauda pun dia tak makan. Kalau kata tak kena, tak kena. Tak percaya, cuba tengok hak tepi jalan tu, baju tak pakai, seluar pendek, duk teropong kita. Tu confirm tak suntik. Doa lagi tak hafal. Habatu sauda dia pun tak tahu sauda tu apa. Kerja dia duduk tepi jalan pegang teh ais. Kena tak dia? Tak juga. Sebab apa? Allah bagi tak kena. Bukan semua Nabi yang berdakwah orang semua ikut Nabi. Ada Nabi yang mati dibunuh. Adakah Nabi tu tak betul? Sebab Allah tak izinkan. Ada yang mati dibunuh, digegaji kepala Nabi ni, digegaji kepala dia. Orang kafir gegaji kepala dia. Jadi semuanya tu ujian untuk kita. Jadi jangan cakap Allah tak ada kuasa. Allah berkuasa, nak buat tak buat tu dia punya hak. Kita ni berdoa. Sebab tu kena belajar tauhid. Tadi saya kata dah, sifat bagi Allah 20 yang wajib, yang kita kena ingat 20. Sifat banyak lagi, tak terkira banyak dia. Yang mustahil 20 juga. Yang mungkin 1. Apa dia mungkin? Allah boleh bagi, Allah boleh tak bagi. Harus pada Allah. Kita berdoa, mungkin Allah makbul, mungkin Allah tak makbul. Orang yang belajar sifat 20, dia faham. Aku ni bila menikah, mungkin dapat anak, mungkin tak dapat anak. Bukan bila menikah wajib dapat anak. Pasal apa saya menikah ni tak dapat anak ni? Pasal apa ni tak sepa? Pasal apa hang tak tidur dengan lelaki hang? Yang ni di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Okey, mula-mula suami dia tanya dalam soal jawab masjid, Ustaz, macam mana kita nak terima hakikat bahawa kita ni Allah tak bagi anak? Kena reda perempuan-perempuan. Saya jawab. Lepas tu isteri dia mesej kat saya, macam mana nak dapat anak Ustaz? Kami sejak kahwin tak pernah buat apa. Kena cek balik laki ni pasal apa tak pernah buat apa dengan isteri dia. Sebab banyak kes mak paksa. Mak paksa anak jantan kahwin. Kahwin mat, kahwin mat tak mau kahwin. Mak paksa, umur 44 dah mak ni. Kahwin mat, jumpa dengan ustaz minta air penawar, jumpa dengan ustaz minta jampi. Kahwin mat. Yang mak ni tak mau kahwin. Mak tak faham.
Sebab tu anak kita ni kalau umur macam tu kena tanya, waktu hang bangun tidur siapa bangkit lu? Faham tak Som? Kalau bangun pagi siapa bangkit lu? Helmet bangkit dulu ke hang bangkit lu? Kalau helmet dia tak bangkit, tu siapa bagi dia menikah? Tak, helmet dia kat motor tak? Tak faham macam ni. Tak semalam tinggal kat luar, tak buat masuk, tak tahu siapa bangkit. Sebab tu orang tua-tua dulu dia tengok anak dia. Anak tak bangkit, helmet bangkit dah, kena bagi menikah. Ini dah bangkit dah, anak ni berjalan apa semua, tak bangkit-bangkit lagi helmet. Terus paksa dia, sekali dia tak boleh layan isteri dia. Boleh faham Kak Som? Kak Som lagi. Dan ada kes yang suami tak layan isteri tu pasal dia tak berkenan dengan perempuan, dia berkenan dengan jantan. Sebab tu dia tak sentuh isteri dia. Dia berkenan, dia ada boyfriend, dia jantan, boyfriend dia pun jantan. Sebab tu kita ni jangan duk paksa dengan budak tu. Tanya elok-elok dia, Man, kamu dah 44, kenapa tak kahwin? Tanya elok-elok. Okey, saya rumah hari tu saya panjat bukit Gegelincir, terduduk atas batu. Sejak itulah saya terduduk buat selama-lamanya mak. Kalau kita duduk dia kamu pergi surau bantu Pak Leman bang, pergi ke surau vacuum, margub dah tak ada, pergi margub surau. Baik, mana dia kata hilang lah. Atau dikatakan dengan i'tiqad, atau dikatakan kerana degil atau keras kepala. Sudahlah, jadilah jantan balik. Dia nak jadi perempuan, dia cocok sana cocok sini jadi perempuan, timbui sana timbui sini, punggung jadi gedebok macam perempuan. Cocok apa tu? Kita ni cocok apa pun jadi. Bila kita kata sudahlah, taubatlah, engkau seoranglah taubat. Apa taubat ni apa? Okey, kubur asing-asing. Kalau aku ni paksa ini kau orang benci pada aku sebab aku ni Islam, tak apalah, aku keluar dari Islam. Boleh murtad cakap macam itu. Okey, dan yang ketiganya, au qatala nafsan bighairi haqqin faqutila bih, ataupun dia membunuh dengan ketiadaan hak, maka dibunuh pula dengan sebabnya. Dijatuh hukum bunuh pada orang yang membunuh, dihukum jatuh bunuh kepada orang yang murtad. Maka tiga sebab ini boleh dijatuhkan hukum bunuh. Siapa yang nak jatuhkan? Pemerintah. Baik, cukup sekadar itu. Tersambung lagi insya-Allah. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Ada kebanyakan orang perempuan, orang kita berkahwin dengan orang kafir. Ya. Ya. Baik, jadi perempuan ni kahwin dengan lelaki bukan Islam. Okey. Jadi bila bergaduh bercerai, laki-laki ni murtad balik, bercerai dan murtad balik. Adakah perempuan ni jatuh salah? Isteri jatuh salah? Ialah yang salahnya yang murtad lah. Yang gatai murtad siapa? Yalah ustaz, isteri dia lah salah, isteri tak didik suami dia. Tugas mendidik bukan tugas isteri, tugas suami. Sebab tu saya kata banyak kali dah, sebelum anak kita menikah dengan maklum ni, suruhlah mereka pergi mengaji dulu. Ini baru masuk Islam 2 hari, kemudian bagi menikah dengan anak kita lah. Macam mana cerita? Dia kata tak apa, nanti kami didik dia. Tak apa ustaz, nanti saya didik suami saya.
Hang nak didik apa? Sebab tu tuan-tuan yang ada anak-anak yang nak menikah dengan orang kafir ni, yang nak masuk Islam, buat syarat 2 tahun mengaji lu. Aku ni jaga anak aku elok-elok, esok hang nikah dengan anak aku, esok anak aku jadi apa? Suruh dia mengaji agama lu. Sebab tu dulu-dulu pejabat agama dia tanya, hang masuk Islam ni pasal apa? Dulu hang nak menikah ya kah? Tapi bila ustaz pejabat agama tanya macam tu, banyak ustaz tibai ustaz tu balik. Dia kata dia dah nak masuk Islam, terima je lah, banyak soal pasal apa? Betul banyak soal. Tapi mereka jumpa banyak kes. Masuk Islam sehari, 2 hari menikah. Lepas tu dia bawa isteri Islam dia masuk agama dia. Ada yang kahwin tapi tak keluar agama, kekal dengan Islam tapi hidup bukan cara Islam. Bawa segala mak nikah balik ke rumah. Isteri ni apa makan sekali, tolong masak sekali kat dia. Sebab tu mereka tanya, hang ni masuk siapa? Bukan dia nak halang hamba Allah tu Islam, tak. Sebab mereka ni jumpa banyak kes. Jadi kita ni sebagai orang tua, nasihat anak kita. Sebab hari ni orang kafir ni lagi menarik daripada orang Islam. Menengok orang Islam kita, Ustaz Ahmad ni, alah, tengok Irfan ni, siapalah yang tertarik kat dia. Tengok saya ni pula, siapalah yang tertarik. Tapi cuba tengok orang kafir pakai tattoo sini, rantai emas pula kan, minum arak pula. Ui, nampaknya gentleman. Okey, nampak pula pakai seluar pendek masuk mall. Ui, tengok Ustaz Ahmad pakai kain pelikat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang laki-laki yang beriman itu adalah lebih baik daripada orang kafir, walaupun orang kafir itu menarik perhatian kamu. Pasal banyak orang yang tertarik pada orang kafir ni pada gaya hidup, gaya mutu keunggulan. Maka dia tengok mata putih kecil, mata hitam yang besar, handsome-nya, bulu kening bertaut tinggi pula, dark, tall, handsome pula. Hak Melayu ni short. Macam-macam lah, entah apa nak faham, tak faham sudah. Maka Allah dah pesan dah benda ni, suruh dia pergi mengaji dulu, setahun masuk sekolah pondok, belajar jadi suami dulu. Okey, mudah-mudahan jadi isteri tadi ni taklah berdosa kalau dia gagal. Dia dah didik, dia dah usaha, tapi suami nak ikut apa, ego dia dah. Macam mana dia nak murtad, nak kata apa? Beringat lain kali. Okey, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Sekian sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.